billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Maulana Muhammad Asri bin Yusuf dan juga para hadirin semua. Alhamdulillah, kita pada malam ni hadir dalam satu majlis yang merupakan pemuncak kepada pengajian hadis, kitab hadis Sahih Muslim, di mana pada malam ini kita akan mengadakan kita akan khatam kitab ni. Dan bagi saya, tak tahulah perasaan macam mana, sedih ke gembira ke. Kalau gembira tu, maknanya gembira jugalah, sebab bagi sesiapa yang ikut daripada awal ni, merupakan satu mujahadah lah, terutama pada guru kita sendirilah, yang terpaksa pada beberapa masa dan juga tenaga terpaksa membuat kajian sebelum datang ke kuliah ni. Dan kita telah mengambil masa selama 16 tahun 9 bulan lebih kurang, 16 tahun 9 bulan. Dan sungguh banyak ilmu yang kita perolehi dengan syarah yang begitu terperinci. Dengan pengajian ini juga kita dapat memperlihatkan kepada kita bahawa Islam adalah merupakan satu agama yang amat sempurna dan lengkap, syamil dan kamil. Dan dari segi sedihnya, kita tak tahu sama ada pengajian seperti ini akan diteruskan lagi di sini. Kita harap-harap insya-Allah lah diteruskan. Kita pakat berdoa lah insya-Allah. Dari segi sejarah pengajian ni, pada awalnya ia dicetuskan oleh sahabat-sahabat kita lah yang mengikuti kuliah Sahih Bukhari di Masjid Sultan Ismail Petra, Kubang Krian. Dan terutamanya kita yang menjadi yang memain peranan penting ialah arwah Habib Par. Arwah Habib Par, mungkin sebahagian pada kita kenal dan sebagainya tidak kenal lah. Dan dia yang berusaha bersungguh-sungguh supaya program ni dapat, iaitu kuliah ni dapat dijalankan di sini. Dan kita doakan semoga beliau dirahmati Allah, diberkati dan juga diampuni dosanya, dan juga diberikan jalan sebaiknya atas usaha yang telah beliau lakukan. Dan kuliah pertama yang kita jalankan di sini ialah pada tarikh 5 hari bulan 2, 5 Februari 1999. 5 Februari 1999. Dan pada awalnya kita menggunakan teks yang cetakan daripada Pakistan, 2 jilid. Lihat tak? Kita gunakan cetakan Pakistan, Syarah Imam Nawawi, ada 2 jilid. Dan jilid yang kedua kita mula pada 25 hari bulan 1 2006. Jadi ambil masa lebih kurang 7 tahun jugalah untuk tamat jilid yang pertama. Sebelum kuliah di sini, kita dah buat dah bagaimana saya maklumkan daripada awal lagi, iaitu kita dah khatam dah kuliah syarah Sahih Bukhari di Masjid Sultan Ismail Petra pada tahun 2008. Kuliah ni mengambil masa selama 14 tahun. 14 tahun, iaitu bermula pada 1994. Dan kuliah di Sekolah Sahih Bukhari ini berjalan
2 minggu sekali. Dua kali seminggu, sila. Gugup itu. 2 malam seminggu. 2 malam seminggu. Dan perbahasan Bukhari lebih itu lagi, lebih sulit daripada perbahasan yang kita jalankan di Sahih Muslim ni. Jadi kuliah Sahih Bukhari itu dia merupakan kuliah yang pertama yang diadakan, iaitu kuliah syarah kitab hadis yang bicara secara terperinci yang dibuat di masjid. Kuliah Sahih Bukhari. Itu selepas solat Isyak lah. Kita buat selepas solat Isyak ni sebab ambil masa panjang yang perlu kepada penumpuan dan sebagainya. Dan selain pada kuliah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ni, ada beberapa kuliah hadisnya yang sedang berjalan, iaitu yang pertamanya ialah Sunan Abi Daud yang dikendalikan oleh Maulana kita, Maulana Muhammad Asri, di Masjid Muhammadi pada hari Selasa malam, Rabu semalam. Masih berjalan. Sekarang ini kita tengah itu syarah kitab jihad. Yang seterusnya oleh Jami' Tirmizi oleh Ustaz Muhammad Hanif yang juga murid Maulana. Dan kalau tak silap saya, Jami' Tirmizi juga dibuat oleh Maulana Husin di Masjid Telipuk. Jami' Tirmizi Ustaz Hanif tu di Masjid Kebakrian pada hari Isnin malam Selasa. Dan satu lagi iaitu Sahih Bukhari yang dibuat oleh Ustaz Syamsuddin, Imam Masjid Lundan di Masjid Lundan. Sekarang sedang berjalan. Dan bagi kami besarlah harapan kami, maknanya biar kuliah seperti ini diteruskan lagi lah. Diteruskan lagi. Contohnya dengan kitab sebagai pelengkap kutub sitah tu, sebab kita dah buat Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abi Daud, Sunan Abi Daud dan juga Jami' Tirmizi. Jadi ada 2 kitab lagi, iaitu Sunan Nasa'i dan juga Sunan Ibn Majah. Jadi besar juga lah harapan kita, maknanya biar boleh juga lah belajar 2 kitab lagi tu. Tapi itu pula pada Maulana. Akhir sekali, kita yang telah khatam ni tidak bolehlah berbangga dengan banyaknya kitab yang kita khatam. Yang pentingnya bagi kita ialah apa dia? Kita dapat beramal dengan apa yang kita belajar, dan juga apa dia? Dan juga kita menyampaikan apa yang kita tahu. Jadi saya rasa itu saja yang hendak saya kongsikan. Dan Tok Email ada tak? Tak ada. Jadi insyaAllah saya jemput Maulana Muhammad Asri. Okey, tarikh yang mula-mula pada 5 hari bulan 2 1999. Tarikh kitab jilid yang kedua ialah pada 25 bulan 1 2006. Ya. Jadi untuk tidak membuang masa, kita teruskan jemput Maulana untuk melekatkan majlis atau pada majlis. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibni Umar, katanya Umar telah berucap di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memuji-muji Allah, kemudian berkata, amma ba'du, adapun kemudian daripada itu,
ketahuilah sesungguhnya arak pengharaman tentangnya turun pada hari ia turun, dan pada hari pertama turunnya pengharaman arak itu lagi terdiri daripada 5 perkara, 5 benda, yakni diperbuat daripada 5 benda, iaitu daripada gandum, daripada syair, bali, tamar, zabib dan madu. Itulah 5 perkara. Dibuat daripada gandum biasa, gandum hak molek, syair, bali, gandum bali, zabib maknanya buah zabib, kita panggil buah zabib, yakni buah anggur kering, dan asal iaitu madu. Orang buat arak daripada 5 perkara inilah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal khamru ma khamara al-aqla. Arak ialah apa-apa yang menutupi akal, menutup akal. 3 perkara suka sangat saya, tuan-tuan sekalian, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya kepada kami secara terperinci, iaitu tentang datuk, yang pesaka yang diterima oleh datuk daripada cucu, wal kalalah, dan hukum kalalah, dan beberapa bab hukum riba. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya, saya telah mendengar Umar bin Al-Khattab di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap, amma ba'du ayyuhan nas, adapun kemudian daripada itu, tuan-tuan sekalian, sesungguhnya pengharaman arak turun berhubung dengan 5 perkara berikut, iaitu buah anggur segar, inap, watam, buah tamar, madu, gandum yang berkualiti, hintah, dan syair, gandum bali. Yang ni orang buat arak pada ketika itu daripada 5 perkara inilah. Yang pertamanya inap, anggur, yang keduanya buah tamar, yang ketiganya madu, yang keempatnya gandum yang berkualiti itu, dan gandum bali. Itu 5 perkara. Arak ialah sesuatu yang menutupi akal, menudung akal. 3 perkara, tuan-tuan sekalian, suka sangat saya kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami tentangnya secara terperinci, supaya kita selesai berhubung dengannya, Tapi maknanya Rasulullah tinggalkan begitu, masih lagi ada ikhtilaf tentangnya. Yang pertama, al-jad, iaitu datuk, yang pesaka yang diterima datuk daripada cucu yang meninggal. Wal kalalah, yang keduanya ialah kalalah, yang pesaka kalalah. Pesaka kalalah itu kita akan bincang kemudian. Dan beberapa bab berhubung dengan riba. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Isa bin Yunus daripada Abi Hayyan, dengan sanad ini sama seperti hadis mereka berdua yang tersebut sebelum ini. Cumanya Ibnu Ulayyah di dalam hadisnya
menyebutkan perkataan inab, iaitu anggur segar, seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibnu Idris. Di dalam hadis Isa pula disebutkan zabib, iaitu anggur kering. Orang kita panggil, orang Kelantan pun panggil buah zabib juga. Zabib itu maksudnya anggur kering. Seperti mana riwayat Ibnu Mushir. Jadi dalam riwayat Ibnu Mushir sebut zabib. Dalam riwayat Ibnu Ulayyah serupa dengan riwayat Ibnu Idris, tempat zabib itu disebut inab, iaitu buah anggur segar. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Qais bin Ubad, katanya, saya telah mendengar Abu Dzar bersumpah dengan bersungguh-sungguh bahawa ayat atau firman Allah, hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim, dua golongan yang bertelingkah berkaitan ataupun berkenaan dengan Tuhan mereka, sesungguhnya turun berhubung dengan orang-orang yang tampil ke hadapan untuk berlawan pada hari Badar, yaitu Hamzah, Ali dan Ubaidah bin Al-Harith, yakni di pihak orang-orang Islam, Utbah, Syaibah, ini adik-beradik dua orang ni, anak kepada Rabi'ah dan anak kepada Utbah, iaitu Walid. Mana tiga orang ni, satu lawan satu. Jadi ayat itu turun berkenaan dengan mereka lah. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Qais bin Ubad lagi, katanya, saya telah mendengar Abu Dzar bersumpah, sesungguhnya ayat atau firman Allah, hadzani khasman, itu turun. Lalu perawi menyebutkan hadis sama seperti lafaz hadis Hushaim yang tersebut sebelum ini. Lafaznya betul-betul sama. Dengan itu habislah kitab Sahih Muslim. Itulah sebenarnya kalau berdasarkan kitab Syarah Muslim Imam Nawawi, dia tak ada tajuk yang kita baca tadi. Semuanya duduk di bawah tajuk. Inilah tafsir Quran. Kok besar tu, tajuk besar. Dia tidak ada tajuk-tajuk kecil. Tapi seperti kita selalu wayak sama dah, bahawa Imam Muslim dia sendiri tak ada buat tajuk untuk kitab dia. Tak ada buat tajuk. Ialah berapa kali dah sebut, boleh katakan kalau saya mengajar, saya sebut sama. Tapi oleh kerana mungkin malam ni ramai juga ada ni nampak hak baru-baru, dia boleh jadi tak biasa, dia tak tahu lagi. Walaupun benda ni nampak gitu je, tetapi ya, kalau tidak ikuti sebenarnya boleh jadi tersalah. Boleh jadi tersalah. Sebab benda ni banyak berlaku kadang-kadang daripada orang yang mengaji juga. Dia kata Imam Muslim buat tajuk gini dalam kitab dia. Imam Muslim tak ada buat tajuk. Dia buat tajuk yang ada dalam kitab Muslim ni dibuat oleh orang lain. Orang lain. Antara yang popularnya tajuk bab yang dibuat ni dalam kitab Muslim ni ialah oleh Imam Nawawi. Banyak daripada syarah-syarah hadis ataupun kitab-kitab hadis, kalau ada tajuk tu umumnya mereka pakai tajuk yang dibuat oleh Imam Nawawi. Tetapi sebenarnya sebelum Imam Nawawi tu sudah ramai dah buat syarah Sahih Muslim. Ramai dah. Qadhi Iyad, kalau kita belajar daripada dulu lagi, selalu Imam Nawawi ni sebut Qadhi Iyad berkata begini. Maknanya ketika dia buat syarah ni, syarah Qadhi Iyad tu depan dia. Qadhi Iyad buat tajuk, dia ada tajuk dia sendiri. Ada kalanya serupa Imam Nawawi tu ambil tajuk dia. Kepada orang tak tengok kitab dia tu, tak tahulah dia ingat Imam Nawawi lah hak mula-mulanya.
Yang sebenarnya Qadhi Iyad, ada kalanya tajuk yang dibuat oleh Qadhi Iyad itu tak serupa dengan Imam Nawawi. Ramai di antara pensyarah kitab Sahih Muslim ini di peringkat awalnya terdiri daripada tokoh-tokoh ulama daripada mazhab Malik. Setengah orang tu dia keliru. Dia kata Imam Muslim ni bermazhab Malik. Di peringkat awal ramai. Macam Qadhi Iyad sendiri Maliki. Kemudian Al-Ubbi itu pun Maliki. Al-Qurtubi Al-Maliki. Ramai tokoh-tokoh dalam mazhab Malik. Tapi yang sebenarnya tidak. Pihak lain macam Imam Nawawi, As-Sanusi dan lain-lain lagi daripada macam-macam mazhab Hanafi pun ada, mazhab Syafi'i pun ada, puak-puak hak tidak terikat dengan mazhab pun ada juga syarah. Semuanya terlibat. Dan masing-masing tu setengah-setengahnya dia pakai tajuk orang buat je. Orang buat dah, setengah-setengah tu tidak. Sebab itu penting sekali kalau kita belajar Sahih Muslim ni, kena ambil kira belakang tajuk yang dibuat oleh tokoh-tokoh ulama itu. Kena ambil kira belakang. Apa kata Ubi di sini? Apa kata Qurtubi di sini? Apa kata Sanusi di sini? Imam Sanusi iaitu tokoh Asy'ariyah lah. Yang mengarang kitab, kalau akidah Asy'ariyah ni, kitab asas dia Ummul Barahin. Dia tu lah. Dia juga syarah Muslim. Dia juga seorang tokoh hadis. Jadi kita kena tengok sebaliknya tu, kitab-kitab tu. Sebab apa? Dia sebalik dia buat tu, masing-masing tu ada pandangan dia sendiri. Kenapa tajuk di sini bagi dia sesuai gini, jadi tak serupa lah. Dan apa kita kata Imam Muslim tu tak buat tajuk, dia tinggal kosong gitu. Itu ada dua sebab. Yang pertamanya, setengah-setengah ulama kata dia tak dah nak buat tajuk, mati. Dia hanya dah susun hadis-hadis, tapi susunan dia tu boleh dah, tinggal lagi bubuh tajuk ya. Tajuk yang sesuai dengan hadis-hadis tu. Ini kelompok hadis ni apa tajuk yang sesuai dengannya, kelompok hadis ni pula apa yang sesuai dengannya. Memang siap lah dah, cuma tajuk je tak bubuh. Ada yang kata dia tak ada sebab mati sebelum itu. Ialah berapa ramai ulama-ulama ni buat kerja tak ada sudah. Termasuk Imam Nawawi sendiri, dia buat syarah Muslim ni sudah. Walaupun di peringkat akhir-akhir ni dia reka-reka benar. Tapi dia ada juga buat syarah Bukhari, tapi dia tak ada sudah, meninggal dunia. Begitulah keadaannya. Macam-macam lah latar belakang ataupun sejarah ulama-ulama dalam penulisan kitab-kitab syarah hadis itu. Yang keduanya, ada yang mengatakan bukan dia tak dah buat tajuk tu, dia dah, tapi dia sengaja ya tinggal kosong. Imam Muslim sengaja kosongkan kitab dia daripada tajuk. Dia naknya apa dia? Supaya orang kemudian buat sendiri tajuk. Dia bagi kebebasan, bagi peluang kepada orang-orang kemudian. Tentu sekali lah hak pandai-pandai lah. Kalau hak tak pandai tu nak agak apa kita kata, hak pandai lah. Jadi hak pandai tu masing-masing di situ mencabar lah apa dia hak sesuai di sini tajuk. Jadi masing-masing letak lah. Masing-masing tu memang pakar lah dalam bahagiannya. Bapa Imam Muslim buat gitu? Sebenarnya kalau kita sedar bahawa Imam Muslim tu anak murid Imam Bukhari, dan Imam Bukhari ada buat dah sikit-sikit dalam kitab dia lagu tu. Imam Bukhari ada buat dah. Kalau orang-orang yang belajar kitab Bukhari, Sahih Bukhari, dia akan bertemu banyaklah tajuk bab begini, hadis ada sikit bawah tu. Tajuk bab begini ada hadis bawah tu. Kadang-kadang Imam Bukhari buat, dia hadis ada, tajuk tak ada. Dia buat bab saja. Bab saja. Orang panggil bab bila terjemah. Bab tanpa tajuk. Imam Muslim ni bab pun tak ada. Bab saja tu pun tak ada. Imam Bukhari ada juga bab. Apa-apa lah biasanya dia ada tambah lah.
Dia nak cerita apa-apa tu. Tapi sering kali juga dia buat bab saja tanpa tajuk. Dia tak bubuh tajuk. Dia tak bubuh tajuk tu setengah-setengah. Orang kata, kalau kita belajar Bukhari lah, baca kitab-kitab syarah Bukhari, dia kata Imam Bukhari tu lupa lah, Imam Bukhari tak ada lah, Imam Bukhari terlepas pandai lah, macam-macam. Ataupun Imam Bukhari sebenarnya buat penyalin dia tu, penyalin kitab-kitab di muka zaman itu, orang salin gitu je, bukan cetak. Dia tidak ada cetakkan lagi zaman tu. Jadi mana-mana nak sebar tu kat salin lah. Jadi dia salin tu kadang-kadang nyerekas, tidak bubuh dia buat waktu tu, ataupun dengan tersalah buat. Itu sebab tak ada tu, dia kata. Tapi ulama-ulama pensyarah Bukhari, ulama-ulama hadis tak setuju pendapat tu. Sebab apa? Dia kata tak pernah sabar. Di sini tak pernah sabar, terlupa ni. Tak pernah sabar, dia tak tahu, dia tak sengaja dia. Sebab apa? Sebab Imam Bukhari maksud utama dia mengarang kitab dia ialah nak mengajar pembaca-pembaca kitabnya itu membuat kesimpulan sendiri, membuat istinbat dan istidlal sendiri daripada hadis-hadis. Kalau hadis lagu ni kita boleh buat dalil gapo, apa pengajaran daripadanya yang boleh kita simpulkan dalam bentuk tajuk apa. Dia buat. Kamu maknanya sudah belajar banyak dah dengan saya. Kadang-kadang awak buat sendiri. Seseolahnya Imam Bukhari kata begitu kepada pelajar-pelajar kitab dia, kepada orang yang baca kitab dia, terus buat sendiri pula. Dia buat seumur. Kadang-kadang dia buat gitu. Tapi kadang-kadang saja. Maknanya Imam Bukhari telah meletakkan asas begitu. Jadi bila Imam Muslim lagi dia tengok Tok Guru dia buat gitu. Jadi sekarang ni dia nak sebutin kitab ni jangan ada tajuk. Tak usah ada tajuk. Biar orang kemudian hak mana pandai-pandai tu fikir sendiri. Lepas tu orang kemudian tengok, ni lebih sesuai ni tajuk ni. Ni lebih sedap ni. Bila kita bandingkan syarah-syarah tu, kita boleh tengok hak mana lebih kemah, hak mana lebih tepat, hak mana lebih ringkas, hak mana lebih padat. Kita boleh tengok. Kepada orang yang baca kitab syarah Muslim berpandukan syarah Imam Nawawi dengan tajuk bab yang dibuat oleh Imam Nawawi, dia hanya terhad setakat itu saja. Sebenarnya tak molek. Yalah untuk ringkas bolehlah untuk ringkas tu. Tapi kalau nak buat perbandingan hak moleknya, ada banyak syarah Muslim itu depan dia. Syarah Muslim itu depan dia, lepas tu tengok mana yang paling comel, paling kemah, paling tepat dengan maksud hadis yang dikemukakan oleh Imam Muslim itu. Dan buatlah. Sebab di situ sebenarnya terdapat banyak manfaat dan faedah dia. Dan itulah sebenarnya yang dikehendaki daripada orang-orang yang belajar hadis, iaitu dia boleh faham gapo dia pengajaran hadis. Gapo dia hukum yang terdapat dalam hadis itu. Satu saja hadis. Kadang-kadang Imam Bukhari macam hadis Barirah, 25 kali dia ulang hadis tu. Lepas tu dia buat tajuk lain-lain lah. Dia nak cerita, dia nak ajar kepada kitanya. Begitulah caranya. Hendaknya kita yang baca hadis ni, jangan ingat satu hadis tu hanya untuk satu perkara saja. Terdapat satu pengajaran saja di dalam tu. Kalau hukum pun satu hukum saja. Tidak. Ada kalanya banyak. Ia terpulang kepada kita lah. Kebijaksanaan kita. Kau banyak ilmu orang baca kitab tu, dia kau dapat banyak buat kesimpulannya. Jadi ini bagi kebebasan kepada para pembaca. Itulah maksud Imam Muslim. Hak munasabah, hak tu lebih sedap sebenarnya. Hak tu lebih sedap. Antara dua pendapat tadi yang kata kenapa Imam Muslim tak bubuh tajuk ni, hak yang kedua tu lebih kemah sebenarnya. Dan itu menjadi kenyataan kehendak Imam Muslim itu dipenuhi oleh orang-orang yang datang kemudian apabila mereka tulis kitab syarah Muslim dengan tajuk yang berbagai-bagai. Di situlah kita nampak kekayaan dan keluasan ilmu Muslim itu. Daripada hadis dia faham gini, kita tahu melalui orang lain, bukan melalui dia sendiri. Tetapi orang-orang yang hebat-hebat lah, tokoh-tokoh dalam bidang hadis lah, yang cuba buat begitu. Itu berkenaan dengan tajuk. Macam kita kata tadi, di sini tak ada tajuk.
Tapi dalam banyak syarah-syarah Muslim yang lain selain daripada Imam Nawawi, dia ada tajuk ni. Macam kita baca saja hadis mula-mula, haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah. Ini tajuknya babun fi nuzul tahrimil khamr. Itu tajuknya. Hak ada tajuk tu kebanyakan dia buat tajuk gitu. Jadi hak kita baca saat ni, beberapa hadis tu sebenarnya diletakkan di bawah dua tajuk. Kalau mengikut cara Imam Nawawi tak ada tajuk langsung. Yang pertamanya ada tajuk tu babun fi nuzuli tahrimil khamr. Bab tentang turunnya ayat pengharaman tentang arak. Dan hak lagi hak akhir tu babun fi qawlihi ta'ala hadzani khasman ikhtasamu fi rabbihim. Itu tajuknya. Tapi dalam syarah Muslim, dalam syarah Imam Nawawi tidak ada. Tak apalah. Jadi hadis hak di bawah tajuk nuzul tahrimil khamr, kita baca dah tadi, iaitu Ibnu Umar meriwayatkan bahawa Umar, iaitu ayah dia lah, Sayyidina Umar lah, maksudnya Sayyidina Umar. Jadi dalam riwayat ni, untuk ringkas lah, sebab kita kata dalam, kalau zaman sekarang agak pejabat, urusan pejabat kan, dekat nama dia tu, hak pakai dekat di dada dia tu, di baju dia bubuh nama saja. Walaupun dah Perdana Menteri, kau siapa, kau dia bubuh nama dia, bin dia saja. Hak tu nak ringkas. Jadi kita kena tahulah siapa dia tu. Supaya juga di sini khataba Umar, dia kata Umar berucap. Jangan pula kita kata biadab, tidak beradab dengan orang tua, tidak beradab dengan pemimpin, tidak beradab dengan sahabat Nabi. Tak apa kita sebut gitu. Untuk ringkas. Kalau nak sebut panjang benar lah. Sepanjang mana kalau nama tu kalau bubuh gitu, nak bubuh belakang. Umar berucap di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia berucap di atas mimbar? Kerana dia khalifah, dia Amirul Mukminin, dia menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia berucap ni di atas mimbar. Nak naik atas tu bukan sembarangan. Orang tak naik saja-sajalah. Suka-suka hati buat main-main ada. Hak naik tu rasmi lah kiranya. Jadi dia nak ayat ni pun rasmi lah. Sayyidina Umar cerita ni. Cerita tentu kalau naik atas mimbar tu bukan seorang dua duduk depan. Ramai lah. Ramai hak duduk depan. Itu maksud dia sebut naik di atas mimbar tu. Bukan naik saja mimbar mana. Kalau mimbar di Masjid Nabi, dia jadi khalifah. Zaman dia tu ibu negara Islam tu Madinah lagi. Kalau dia semaya sebagai khalifah jadi imam, dia semaya di Masjid Nabi, duduk tempat Nabi tu lah. Jadi kalau naik atas mimbar pun mimbar Nabi SAW. Dan orang tidak naik main-main. Kehebatan Rasulullah SAW tu, kedudukan dia tu, dia pun sekali Rasulullah, dia tidak naik sama atas mimbar tu. Ada hak penting-penting baru dia naik. Jadi begitulah juga dengan Sayyidina Umar ni. Bila kata dia naik atas mimbar tu, maknanya dia nak cerita benda penting lah tu bagi dia tu. Benda penting dan benda yang perlu diketahui oleh ramai orang, bukan seorang dua. Bila naik, begitulah caranya. Tradisi sahabat-sahabat Nabi, siapa kau sekarang ni ulama-ulama, kalau nak kecek tu puji Allah dulu, alhamdulillahirabbilalamin. Puji. Itu cara dia. Puji. Kemudian dia kata amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, ketahuilah arak ni mula-mula turun lagi. Sejak mula-mula turun tu, dia turun berhubung dengan 5 perkara ni daripada awal lagi. Hak kata haram arak tu hak mana? Hak ni lah 5 perkara daripada awal lagi hak tu. Bukan kata hak awal mula-mula turun tu hak ni saja, hak lain tidak. Bahkan dia termasuk 5 perkara. Apa dia? Arak yang diproses ataupun dibuat daripada gandum hintah. Gandum yang comel lah, hak putih dia.
Bila kita mesin tu dia putih. Yang kita buat tepung tu lah. Kalau kita buat roti canai, buat macam-macam tu, itulah gandum daripada hintah, gandum halus orang panggil, gandum lembut, hintah. Bali ada juga orang buat arak dengan bali. Dia rendam bali tu dalam air, rendam beberapa lama begitu kan, dia jadi menggelegak atau orang panggil juga menggila. Ketika dia menggila tu, ambil tu arak. Bila minum pada masa tu mabuk. Kalau lama lagi, lama dia turun pula tu jadi cukup. Dia jadi cukup. Ketika dia menggelegak tu, orang ambil masa tu jadi arak. Bismillah. Pada hari mula-mula turun lagi, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Innamal khamru tu hak mula-mula turun tu gapo dia? Dia buat daripada gapo? Ni. Ada ni daripada hak ni. Dan hakikat arak tu gapo? Hakikat dia, hak turun asal tu memang berkenaan dengan hak ni. Tapi hakikat dia yang ada pada hak ni, dan juga mungkin ada pada hak lain-lain lagi, iaitu ma khamaral aqla, yang menutup akal. Bila minum hak tu jadi tak khabar, tak sedar diri, tak khabar, tak tahu mok kau siapa, kau bini kau siapa, kau tak tahu. Boleh jadi dia bunuh orang, boleh jadi dia buat apa sajalah. Dia nampak comel dalam parit, dia terjun dalam parit. Pasal apa? Fikiran sudah tertutup. Itu bahasa Arab ni, dia ada kaitan dengan makna asal dia. Khamr, khumrah, khimar, itu semua tu makna penutup lah. Khimar makna tudung kepala. Khumrah, awak tutup apa ni, nak tudung lantai tu khumrah. Jadi makna penutup tu ada. Jadi sebab apa arak tu, kalau kita bahasa Melayu orang kata, sebab apa arak tu orang panggil arak, tak boleh royak. Kalau bahasa Arab, kha mim ra, dia ada makna mengandungi makna menutup. Cuba tengoklah, khimar, menutup, tutup kepala. Letak tu tudung, jadi tutuplah kepala. Dan seterusnya lain-lain, dia mesti ada makna tu. Begitu juga arak ni, kalau kita minum, dia jadi tutup akal kita. Dan dari segi agama kita tak bolehlah buat benda lagu tu, tak bolehlah, sebab akal itu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak boleh kita hilangkan akal walaupun seketika. Naknya kita di dalam keadaan waras sentiasa, seboleh-bolehnya, kecuali dalam keadaan tidur tu tak ada arah lah, kita kata tutuplah akalnya, tak khabar dah. Kalau selagi khabar saja-saja nak pisah, nak suruh hilang akal, itu bukan cara orang Islam. Arak-arak ni hak tu lah yang menutupi akal. Dan 3 perkara suka sangat saya, tuan-tuan sekalian, kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan royak dengan terperinci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak dah, cuma dia serah banyak lagi perkara yang perlu kepada perincian. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak royak tu tidak salah. Dia kira nak bagi peluang kepada umat dia lah, guna ijtihad, guna fikiran, berdasarkan setakat dia sudah beri dia asas tu sudah cukup dah dia kira. Tetapi kadang-kadang kita ni biasa menumpai orang atas kita tu, duk berasa sedap, dia suak sokmo, dia hidai sokmo lah. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak nak gitu. Dia nak suruh kita jadi dewasa. Sampai ke bila nak menumpai dia, nak mengharapkan dia, dia pun ada suk juga, ada hujung juga hidup ni. Jadi cuba fikir sendiri. Itulah orang panggil ijtihad. Dia nak bagi ruang, peluang ijtihad lah tu kepada umat dia. Sebab tu dia tak cerita habis. Tapi Sayyidina Umar kata, iyalah perasaan manusia kan. Sebab kita lah tak cukup sama ayah kita ke, tok guru kita ke, kalau ada lagi
bolehlah kita mengaji dengan dia lagi, bolehlah kita tupai dia lagi, dia jaga kita lagi. Pasal pakai bila? Ya ada sub juga, ya ada sub mati. Paling tidak tak ada orang lain pun mati. Dia ada juga. Jadi kita tu lagu mana? Nak menupai sokmo kau? Jangan begitu. Mana kena kira biar jadi dewasa. Jadi dewasa ni lagu mana? Pandai guna akal, guna kaedah yang telah dia tinggalkan itu, kita pandai guna. Itulah sebabnya Nabi SAW tak cerita habis tu. Jangan pula kata Nabi tidak menyampaikan apa yang Allah suruh dia sampaikan. Kalau lagu tu tidak amanah pula. Kira-kiranya hak dia sampai tu padan dah sebagai asas. Dan orang-orang yang bijaksana boleh bawa, boleh tahan eret dah. Dengan hak dia bagi tu padan dah. Gapo dia 3 perkara tu? Iaitu al-jaddu. Hukum pesaka datuk. Datuk. Kalau cucu mati, dia boleh sebanyak mana? Lepas tu dalam keadaan kalau ada orang ni, perincian dia tu lah. Macam mana dia dapat kau cerita? Adakah dia ni jadi hajib? Dan siapa dia yang mahjub, yang terhalang dengan sebab dia dapat pesaka, siapa dia yang terhalang? Atau tidak terhalang? Kalau terhalang, sebanyak mana? Jadi banyak perincian dalam bab pesaka lah. Dalam bab pesaka. Dan al-kalalah, ini juga bab pesaka. Apa ni dalam bab pesaka juga. Kalalah ni ada sebut 2 kali di dalam Quran. Kedua-duanya di dalam surah An-Nisa. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah. Itu kalalah tu. Yang kedua tu di hujung. Yang keduanya sekali dengan ayat mirath tu. Yusikumullahu fi auladikum, baca. Pergi lagi, wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun. Kalau seseorang itu dipesakai sebagai kalalah, seorang lelaki atau perempuan, macam mana hukumnya? Kalau kita baca ayat tu, asas dia sudah ada dah tu. Gapo dia kalalah tu? Seorang yang mati tak ada anak, ayah pun tak ada, tapi adik-beradik ada. Adik-beradik tu berapa orang? Kalau perempuan, lagu mana? Kalau perempuan tu lebih daripada seorang, lagu mana? Kalau ada adik-beradik tu lelaki dan perempuan, lagu mana? Dalam ayat tu sebenarnya sudah ayat dah. Tapi itu asas. Sayyidina Umar nak perincian dia, pecah-pecah dia tu. Dan ini sebenarnya kita sudah bincang dah. Jadi tak saya panjang pula lah sini. Tak saya panjang sini. Jadi moga kita ada rakam media, tengoklah panjang dah bahasanya. Gapo dia kalalah, perincian perbahasan ulama banyaklah. Tetapi antara yang masyhurnya berdasarkan ayat Quran itu sendiri, ini mru'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Itulah ayat tu, baca seterusnya jumpalah. Maknanya kalalah ni orang mati, si mati yang tak ada anak, tak ada ayah, tapi ada adik-beradik. Kalau ada adik-beradik seorang, adik-beradik dia tu dapat separuh daripada peninggalannya. Kalau adik-beradik dia 2 orang, dia dapat 2/3. Begitulah seterusnya. Dalam ayat tu sudah ada asasnya. Perinciannya hak panjang tu kita bincang berapa minggu bincang hak tu dulu. Tengok situlah. Lama dah kat lah. Berlalunya bab saka ni dalam Sahih Muslim. Dan beberapa bab berkenaan dengan hukum riba. Mana ada bagi dia saka lah, tak puas hati. Sebab kita kata tadi lah, tak puas hati orang dulu. Kalau dia ada, dia boleh buat banyak lagi, lebih terperinci lagi, dan kita dapat mengambil ilmu daripada dia. Itu perasaan dia. Sebenarnya Rasulullah SAW rakyat dah, tak ada khilaf dah. Tapi setengah-setengah orang sekarang ni, dia ambil kesempatan daripada hal ni. Riba ni tak jelas lagi. Dengan sebab itu riba ni masih boleh lagi. Dia buat ikut tu. Sebab Sayyidina Umar tak jelas tentang ta'rif riba tu. Mana benda tak jelas kita tak boleh nak buat hukum. Sedangkan riba hak Nabi SAW jelas dah, sepakat dah ulama, iaitu riba nasi'ah dan riba al-qard, itu sudah selesai. Tak ada hak Sayyidina Umar muskil hak tu ni sini ni. Yang dia muskilnya ialah tentang riba al-fadli. Kalau kita belajar bab riba dulu ada dah bicara dah juga.
Jadi sini tidak nak bicara semula lah. Tidak gapo dia ribal fadli, gapo dia ribal qard, gapo dia ribal nasiah tu. Hak tu kena tengok sana. Cuma secara rekahnya, kalau riba kibutan ni, lepas tu jadi bunga tu naik-naik. Tu sebab apa? Dengan sebab bayar lambat. Dengan sebab bertempoh bayaran itu. Tidak bayar sekaligus. Itu orang panggil riba nasiah. Ribal qard, riba disebabkan buta. Hak tu sepakat ijma' ulama, sudah selesai. Hak Sayyidina Umar muskil ni iaitu ribal fadli. Sama ada hak Nabi SAW kata berkenaan ribal fadli ni tak boleh. Kalau tukar beras sama beras tu kena sama beras. Kena sama timbangan dia. Tak boleh tidak sama. Dan kena unjuk berunjuk selalu. Tak boleh bertempoh. Hak ni gandum sama gandum, tamar sama tamar. Kalau sama emas sama emas, adakah setakat yang disebut oleh Nabi 5-6 perkara itu, atau dia melarat lagi pergi lagi kepada hak lain yang ada ilat-ilatnya? Situ hak khilafnya. Situ hak khilaf. Lepas tu kalau kita kata jual emas dengan emas, tukarlah, maksud tukar emas dengan emas. Lepas tu kalau emas tu yang sudah ditempur, sudah dibuat sebagai bagai kemas, nak tukar dengan emas, kalau semata-mata timbangan tu sama berat, nyaya juga. Sebab apa hak jadi barang kemas tu kan orang buat dia upah tu. Upah dia tu sebanyak mana? Kalau kita kira sama berat tak, sama timbangan dia tak, kira harga timbangan dia tu lah asal. Tidak sama. Kalau hak ni kita katalah emas. Kalau sama emas hak biasa ni, hak belum ditempur lagi, belum dibuat barang kemas lagi, sama emas nak tukar 2,000 reganya. Sama berat lah. Sebanyak mana kena sama berat. Tak boleh tidak sama berat. Itu dia panggil ribal fadli. Kalau tidak sama, jadi riba lah. Riba apa dia? Ribal fadli. Tetapi lagu mana kalau perhiasan, barang kemas. Tentu barang kemas tu nak jadi barang kemas, nak jadi suban ke, nak jadi gelang ke, nak jadi gapo ke, dia ada upah dia dulu. Apakah kita nak kira semata-mata sama berat dia? Atau ada boleh lebih kurang? Sebab ni ada upah ke? Lagu mana? Itu perincian itu ada khilaf di kalangan sahabat-sahabat lagi. Benda macam tu. Benda-benda ginilah yang Sayyidina Umar duduk muskil tu. Tapi di kalangan sahabat sudah ada khilaf. Antaranya Sayyidina Muawiyah, dia kata boleh, tidak termasuk dalam ribal fadli. Sebab hak ni ada upah. Kalau hak ni lebih sikit, kira lah, tambahlah upah dia tu berapa. Tidak boleh kita kira 2,000 sama 2,000 pasal sama berat. Hak ni 2,000, hak ni pun 2,000. Tak kira dah upah dia. Sayyidina Muawiyah, Mu'adh dan ramai lagi sahabat-sahabat yang lain, dia kata boleh lebih, tidak termasuk dalam ribal fadli. Dan macam-macam lagi lah perbincangannya. Ataupun kita kata hak mudah, kalau tak saya menyosok kak, apa yang nak tukar emas dengan emas tu, tak payah tukar lah, belilah, beli dengan piti, selesai lah masalah. Apa-apa ya Rasulullah SAW tak bui gitu tu. Tukar emas dengan emas, beras dengan beras, gandum dengan gandum, kena serupa, sama timbangan atau sama sukatan dia. Kalau tidak sama, tak boleh jadi riba. Kita kata kalau beras basmati hak panjang-panjang, hak comel, hak bau sedap tu takkan sama dengan beras hak biasa ni. Tak boleh ke mana-mana. Pasal jadi ribal fadli. Hak ni hak masih ada khilaf lagi. Hak ni lah Sayyidina Umar kata suka benar kalau dari Rasulullah SAW rayak benda ni. Pada yang tidak rayak tu nak beri peluang kita lah, fikirlah, fikir. Seterusnya hadis yang sama, cuma tadi kalau kita perhatikan, Anis Sya'bi Ani bin Umar qala sami'tu Umar bin Al-Khattab. Tadi qala khataba Umar, dia tidak kata sami'tu. Ini cara Imam Muslim. Hak ni hak istimewa kitab Muslim daripada kitab lain. Dia royak, dia mari kita kata nampak serupa tu lah je hadis. Memang kadang-kadang begitu, tapi dia nak cerita lagu mana cara tahammul, cara terima hadis tu. Tahammul orang panggil, cara adab hadis, penyampaian hadis tu lagu mana, dengan lafaz lagu mana. Kalau kita kata riwayat tadi, Ibnu Umar kata Sayyidina Umar berucap, tidak semesti dia dengar diri. Boleh jadi ada orang lain riwayat ke dia, Umar berucap, hari itu dia tak ada. Jadi kalau dia kata Umar berucap pun betul,
Macam kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Salah? Tidak salah. Memang Rasulullah ada bersabda, tapi kita dengar kah? Tidak. Mana kita nak dengar ni, kita tak ada dengan dia. Orang ada sekali dengan dia pun, mesti ke dia ada sekali sama dengan Rasulullah, dengan Umar? Tak mesti kan? Jadi tak jelas. Riwayat yang pertama tu tak jelas, dia dengar ke dia ambil daripada orang lain. Imam Muslim menghilangkan kekeliruan itu. Apabila dia mari riwayat yang kedua, Ibnu Umar kata sami'tu, aku dengar. Jadi hak Umar berucap tadi, dia dengar sendiri. Mana dia ada dalam majlis tu. Bukan dia dengar orang lain royak. Kalau dia dengar orang lain royak, siapa dia orang lain tu pula? Orang duduk tanyalah pula. Lepas jadi macam putus tu, macam putus. Kalau tidak dengar sendiri kak, tak meyakinkan. Kalau dengar sendiri baru meyakinkan. Itu sebab dia buat mari riwayat yang kedua, walaupun kandungannya lebih kurang sama juga dengan hak tadi. Sami'tu Umar bin Al-Khattab di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap, dia kata, amma ba'du ayyuhan nas fa innahu nazala tahrimul khamr. Pengharaman arak, hukum pengharaman arak itu turun dalam keadaan arak itu dibuat daripada 5 benda hak ni, iaitu inab, tamar, madu, gandum halus itu dan gandum bali. Ini 5 perkara. Maknanya masa turun tu orang duduk buat gitu dah. Hadis ini dipegang oleh jumhur ulama bahawa yang dikatakan arak itu ialah yang dibuat daripada 5 perkara. Dan ulama yang pakai qiyas, dia kata hak tidak 5 perkara, hak lain-lain pun kalau jadi sifat dia macam tu, maka araklah juga nama, walaupun tidak daripada bahan ini yang disebut ini. Dia pakai qiyas. Tapi hak disebut, hak Nabi sebutnya hak ni, puak-puak zahiri, zahir setara mana saya pakai qiyas, ni kena pakai ni. Tapi kalau hak tidak zahiri, fuqaha dia qiyas lah. Jadi tidak semesti yang disebut ni, tidak semesti yang disebut ni. Tapi kalau Imam Abu Hanifah dulu kita sudah bincang dah panjang dah bincangnya cara ke alkohol, masa bincang cara ke alkohol gapo dulu. Di situ berkenaan dengan arak ni dia ada khilaf ulama. Kita sudah rakyat dah. Jumhur ulama, imam 3 mazhab, Malik, Ahmad, Syafi'i, kata semua arak ni daripada benda-benda ni atau hak lain-lain, hak memabukkan itu arak lah. Dalil ni dia kata arak ni hak masa dia turun ni hak ni dah. Jadi tak boleh, haram minum, najis, tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli arak tu. Nama arak daripada kapal-kapal pun tak boleh. Tapi Rabi'ah dan Daud Zahiri dia kata tak boleh makan, tak boleh minum. Waktu tu tak boleh lah. Kalau minum mabuk, kena hukum, kena hukum had lah. Dia perlu dilaksanakan hukuman had ke atasnya. Sama golongan yang pertama juga. Kalau makan, minum, mabuk, tidak mabuk kau sikit, kena had. Sebab Imam Abu Hanifah dan anak murid dia Imam Abu Yusuf Ibrahim An-Nakhai berpendapat ada banyak perincian. Hasil tu kita sudah perinci dah dulu. Kalau pakai hak tu banyak perkara senang sebenarnya. Banyak mudah kemudahan. Dan dari segi hukum had pun dia terhad. Dia tidak luas sangat, tidak kena selalu. Gapo dia yang dikatakan arak sebenarnya. Bahas panjang dah dulu. Bagi dia arak sebenarnya dibuat daripada buah anggur. Buah anggur segar, lepas tu letak dalam air, pegang gitu. Siapa dia memabukkan. Tu arak sebenarnya yang qat'i, jelas. Sebab ada hadis-hadis tu dia beza-beza pula. Dalam hadis yang lain lah, tidak ni lah. Kalau hak ni menyokong jumhur ulama lah. Dia ada pula bagi pembahagian dia tu di situ. Ada jenis-jenis orang panggil arak ni bagi mereka. Kena jelas tu. Kena tengok semula, dengar semula. Bagi mereka ada jenis-jenis arak hak bukan daripada bahan-bahan yang sepakat. Diharamkan daripada misalnya kita kata buah anggur tadi. Hak lain. Daripada bahan petrol ke. Daripada gapo kita kata buah lanah, buah lima, macam-macam orang buat. Ambil arak tu, buat arak.
Kalau hak tu mengikut mereka. Sikit minum, tak mabuk, tidak kena had. Tidak kena had. Sebab apa ni, kearakan dia tu tidak qat'i bagi mereka. Tidak qat'i. Hak qat'inya kalau hak tu tentu dah. Kalau hak ni, dia kata tidak kena had. Kalau mabuk baru kena had. Kalau hak lain-lain tu, hak daripada bahan lain lah, baru kena had. Sebab apa? Dia ada syubhat di sini. Dia ada syubhat tentang bahan tu. Adakah ni termasuk dalam arak yang sebenar, dalam istilah asal dia mengikut bahasa Arab, atau hak ni hak termasuk dalam ilhaq, sesuatu yang digabungkan dengan yang asal itu. Jadi bagi mereka tidak. Dan tidak najis. Tidak najis hak tu. Dengan sebab itu kalau orang buat alkohol daripada bahan-bahan tadi, nak ubuh dalam makanan, tidak memabukkan, begitu juga dalam ubat-ubatan, tidak memabukkan, untuk sebagai bahan awet, boleh, kata dia. Tidak najis, boleh dijual dan boleh dibeli. Di situ ada khilaf. Di situ ada khilaf. Jadi hak panjang tu kita kena tengok semulalah. Hak rakyat dah moga berlalu dah tu di dalam Kitabul Ashribah, di dalam kitab cara pasal minum-minum. Gapo dia hak haram, gapo dia hak tidak haram, gapo dia hak khilaf, gapo dia hak tidak khilaf. Maknanya kepada kerajaan lah kalau nak pakai hukuman hudud, molek dia ambil Abu Hanifah. Sebab apa? Sebab kaedah yang Nabi SAW tinggal, idra'ul hudud bisyubhat. Hindarkan hukuman hudud dengan sebab adanya syubhat. Syubhat ni banyak. Termasuklah hak saat ni syubhat. Dia ada khilaf. Sekurang-kurangnya syubhat khilaf. Barulah kita dapat meredakan orang ramai ni. Tidak jadi kejut sangat. Kalau benda baru ni, kalau gang ramai banyak sangat, jadi kejut. Lepas tu hukuman hak kalau berzina, orang kafir pun kena juga. Orang kafir tak sedih dulu. Tak sedih bawa tu lah. Bawa Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kata syaratnya muhsan. Muhsan tu apa dia? Kena Islam. Bukan menikah secara sah saja. Kena Islam. Jadi kalau orang tidak Islam tak kena lah. Tak sedih pusing. Apa itu sibuknya. Cuba bawa tu. Tak lebih mudah orang nak terima. Tapi kalau mazhab lain, tak kena lah. Itu cara dia. Berapa banyak kalau kes hudud ni, Imam Abu Hanifah dia banyak benda. Abaikan. Buat kes. Bila ada sedikit saja syubhat. Termasuklah dalam kes arak ini. Walau bagaimanapun, hadis yang kita baca malam ni lebih menyokong pendapat jumhur ulama yang mengatakan semua tak kira. Hak mana-mana pun. Sikit banyak kau memabukkan atau tidak memabukkan, tak boleh berlaku arak. Haram berlaku. Dan najis berlaku. Tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli, tak kira daripada apa. Supaya tadi jugalah, iaitu kita pakai hak dia lah. Kalau Nabi royak belakang kan, pakai sud dengan hak dia. Tak ada dah kita duduk bahas, duduk bincang, duduk berselisih pendapat pula. Dia kena kalau lagu tu. Tapi kehendak Tuhan tidak gitu. Nabi SAW pun sampai masa dia kena mati lah. Jadi hak tadi juga ini orang panggil riwayat yang pertama itu riwayat usul. Riwayat usul orang panggil. Riwayat yang kedua ni, hak mari yang kedua ni, orang panggil riwayat mutaba'ah. Sebab apa? Sebab riwayat ini diambil daripada sahabat yang sama. Ibnu Umar juga. Serupa dengan hak tadi, Ibnu Umar juga. Cuma sanad dia bawah tu je best. Itu orang panggil mutaba'ah. Apa tujuan mutaba'ah? Nak menguatkan hadis yang pertama lah. Maknanya bukan satu saluran saja. Ia menceritakan benda yang sama, tetapi ada beberapa. Lepas tu Imam Muslim buat mari lagi mutaba'ah dia. Mana ada dua mutaba'ah dia. Bahkan kalau kita perhatikan pecah-pecah lagi, ada beberapa lah, bukan dua, tiga, empat. Ni mutaba'ah dia. Berdasarkan riwayat orang ni
dan Imam Muslim, cara dia kalau ada beza sikit sebanyak lafaz antara satu dengan riwayat dengan riwayat yang lain, dia akan sebut. Hak ni dalam hadis orang ni dia sebut perkataan inab. Dalam hadis Ibnu Ulayyah serupa dengan riwayat Ibnu Idris. Tapi dalam hadis Isa, tempat inab tu, buah anggur itu disebutkan buah zabit, iaitu buah anggur kering. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mushir. Jadi ini semua ni dia nak royak perbezaan. Apa tujuan royak benda lagu ni? Kalau dia tak royak apa boleh? So, kita nak tahu mana kalau dia tak royak. Ini dia nak ajar kita lah bahawa dalam belajar dan mengajar hadis ini kena amanah. Sebagaimana yang kita dengar daripada tok guru kita, kena royak betul, kena royak. Jangan duduk campur-campur gitu. Sesoalnya semua riwayat serupa. Lafaz dia serupa 100% serupa. Jangan begitu. Kalau ada tak serupa, siapa? Kamu kena ingat molek. Hak royak lagu ni siapa? Itu baru orang panggil amanah. Amanah dalam bab ilmu hadis ni lagu tu lah. Jadi dia ambil kira tu hak kecil-kecil lagu ni. Sepatutnya. Beza hak lain tak ada beza. Situ ya beza. Dia royak. Hak ni dalam riwayat siapa? Tengok teliti. Pas nak jaga benda-benda lagu ni. Bukan senang. Damah kalah lah orang kata. Okay, kalau kita ada zaman lah ni ada rakaman tak boleh. Tak ingat. Dengar. Pusing. Tengok. Gapo dia ada kata. Tak apalah ada rakaman. Ada rakaman, ada video, ada kaset, ada macam-macam. Boleh kita putar semula dengar. Ni main ingat. Main ingat semata-mata. Dan ingatan dia tu orang lain bukan dia seorang yang belajar daripada tok guru tu, ramai lagi. Aku belaka, dia paling ingat. Besar ingatan dia. Hak dia royak tu betul, memang lagu tu lah. Memang lagu tu. Aku belaka. Hak tu yang jadi soh tu. Sebab dia bukan kecek seorang, orang lain tahu juga. Ya, kalau dia royak lagu tu. Orang lain duduk perhati belaka. Begitulah cerita tu. Habislah. Dan seterusnya bab akhir, iaitu babun fi qawlihi ta'ala hadhani khasman ikhtasamu fi rabbihim. Ini adalah dua golongan yang bertelingkah. Mereka bertelingkah berkenaan dengan Tuhan mereka. Jadi kita dalam hidup ni bertelingkah kepada dia. Kafir dengan Islam, orang kafir nak pertahankan hak dia. Orang Islam kita ni nak pertahankan hak kita. Dia kemuncaknya suk-suk pergi ke mana? Pergi kepada Tuhan. Kait dengan Tuhan tu. Sebagaimana kita kata Tuhan kita sah. Dia kata Tuhan 3, Tuhan 1 juta ke, Tuhan berapa ke, macam-macam lah ada, tak serupa. Tapi semua tu syirik. Syirik berlaku. Musyrikin berlaku. Kita ni termasuk dalam muwahhidin, ahli tauhid. Itu beza. Jadi nak menegakkan agama tu kadang-kadangnya jadi panah, jadi tegar. Siapa bukan balah, bukan bertengkar begitu saja. Perang. Buat kau benci tak tahulah. Kita pun tak faham juga kadang-kadang manusia ni. Apabila dia ta'assub, apabila dia buta mata hati, dia jadi benci tu. Padahal Nabi lari dah tu, pergi ke Madinah, lari dah lah. Padahal Mekah tu negeri dia juga, serupa dengan orang lain lah. Orang situ juga, itu tanah air dia nya. Dia lahir di situ, semua orang tak ada beza. Tapi yang berbezanya ialah faham akidah. Hak itulah yang jadi memisahkan mereka. Keluarga jadi pecah. Dia duk kata pecah lah. Mata Muhammad lah ni pecah. Kalau tidak kita bersatu padu. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula nak pertahankan akidah ni. Tak boleh, tak pecah. Pecah pun lebih baik lagi daripada tidak pecah. Kena pecah lah. Kalau tak boleh duduk sekali. Kalau boleh duduk sekali memang lah no. Tapi kalau tak boleh, ni lebih mahal lagi. Kena jaga. Lebih mahal lagi daripada keluarga, lebih mahal lagi daripada bangsa, lebih mahal lagi daripada puak, lebih mahal. Tak boleh nak tumbuh, tak boleh nak gadah, tak boleh. Ni. Jadi tak boleh terima juga. Nya buat nyayanya, seksanya, macam-macam pulau. Siapa-siapa jual barang-barang kepada puak-puak Nabi ni, balah pula. Tak kecek pula. Pulau dia boykot
Nabi SAW. Lama mana? Susah Nabi. Sabar semacam. Duduk situ. Akhir sekali tak tahan. Macam-macam dia seksa. Nabi SAW tu tidaklah sampai teruk. Muka dia tu orang bangsawan. Dia orang lebih. Keturunan dia tu ketua-ketua saja. Tak berani juga. Tapi hak pengikut-pengikut dia bawah-bawah ni kat Allah. Nyanyi macam-macam penyiksaan dibuat. Tak terfikir kita kata manusia dia boleh buat gitu terhadap orang lain. Semata-mata kerana pahaman yang beza. Hak ni kata Tuhan Allah. Hak dia pun terima juga Allah. Cuma ciri. Belah-belah terima Allah tu terima juga orang lain. Tu je. Lepas tu tak ada benda tak molek ajar dia ni. Kau yang molek yang akhlak molek ke apa tak ada apa. Tapi gak nyamarah. Akhir sekali hijrah. Terpaksa hijrah. Sahabat-sahabat hijrah ke Habsyah. Ada Habsyah. Berapa ramai? Berapa kali hijrah ke Habsyah. Lepas tu hijrah kepada Madinah pula. Termasuklah Nabi kita tinggal negeri, tinggal tanah air. Anak-beranak lah yang buat kerja gitu. Bila pergi ke Madinah tu tak buat hati lagi. Tidak kata dah lari ni biarlah dia pergi lari dah. Bolah kaca dia. Dak nak pergi peracur lagi. Jadi bukan peracur sama-sama anak-beranak kita, peracur negeri orang pula. Peracur puak lain pula tu. Sebab apa? Puak tu ikut Muhammad. Hak tu jadi berlaku perang ni. Bukan Islam tu mula start perang ni ya. Dak. Dia pergi serang. Pakak dengan puak-puak Yahudi hak duduk di Madinah tu, biar mu buat kerja kat dalam, kami mari serang kat luar. Nak peracur Madinah tu. Hak satu negara yang kecil ya. Tak ada gapo pun kita kalau kita kira dari segi geografi. Kecil ya negara Madinah. Yang kemudiannya jadi hebat, tersebar ke seluruh dunia. Hak tu pun nak peracur. Nah, itulah ceritanya. Maka berlakulah perang Badar. Kau ni perang Badar lah ni, cerita perang Badar lah ni. Cerita perang Badar. Jadi bila berkumpul tu nak perang tu, turun ayat ni. Hadzani khasman ikhtasamu fi rabbihim. Inilah dua golongan yang bertelingkah, bertengkar, balah kerana Tuhan, kerana agama. Inilah. Lepas tu ulama-ulama lain buat pergi kot lain lagi, banyak lagi berkenaan dengan ahli kitab lah, khilaf antara orang Islam dengan ahli kitab lah, khilaf antara orang Islam dengan orang kafir tidak dalam peristiwa tu. Macam-macam lah. Boleh terima belaka. Hak tu pun ya Allah juga. Tetapi hak peristiwa asal sebab turun kepada ayat ni ialah hak ni cerita. Hak ni. Iaitu turun berkenaan dengan orang-orang yang barazu. Barazu ni mubarazah. Mubarazah ni tubik. Orang sampai dulu cara dia nak perang, pergi kumpul setempat. Mana nak perang? Pergi situ. Lepas tu sebelum perang ramai-ramai tu, dia cabarlah. Mari orang demo. Ni orang kita tubik tadi. Tak. Dia lawan seorang sama seorang. Kena mati dulu. Salah satu daripada alik tu kali ni kena mati. Ataupun beberapa orang sekali tubik tu. 3 orang sekali tubik. Ni 3 orang. Mari lawan. Dia berlawan. Lepas pada tu baru mati ke mana-mana pihak tu ataupun jatuh tak lagi, barulah dia perang ramai-ramai. Itu cara zaman dulu perang. Jadi hak tubik mula-mula tu kita kata pahlawan lah, hak terpilih. Hak mula-mula tu orang panggil tubik tu mubarazah. Ni barazu adalah hadis disebut barazu, tampil ke hadapan. Tampil ke hadapan untuk perang seorang sama seorang. Pada hari Badar ialah Hamzah, Ali dan Ubaidah bin Al-Harith. Ini ahli orang Islam. Mula-mulanya bila dia tubik, memanglah dia jenis lah. Jadi nak mula gapo-gapo. Allah aku tak boleh. Islam ni tak sen, dia nak damai, tak sen perang asal je. Tapi dia tak ada arah, dia dah paksa. Terpaksa lah kena perang. Kalau tidak dia bunuh. Jadi tubik. 2 beradik, Utbah dan Syaibah. Kedua-duanya adalah anak Rabi'ah. Lepas tu anak dia seorang, muda seorang. Namanya Walid bin Utbah. Anak kepada Utbah. Jadi 2 beradik. Lepas tu anak kepada Utbah. Keluar. Mari kata dia orang demo. Dia cabar lah. Maka melompat. Keluar tubik pergi ke depan tu puak-puak Ansar.
Nak lawan pasal orang nak bagi segan negeri dia. Tubik. Dia kata kita tak say demo. Nak ada beranak. Kita tak kenal demo. Tak say. Mari hak kenal. Bering. Mari hak kenal. Jadi situlah Nabi SAW pun sebut seorang-seorang, "Qum ya Hamzah." Bangun Hamzah, pergi. Ali pergi. Dan Ubaidah pergi. Jadi bila bertemu Hamzah dengan Ali ni bertemu dengan Utbah dan Syaibah. Sekali lagi je perau pergi, gebah selalu, jatuh selalu. Jadi mana benar Islam lah. Bukan pahlawan belakang ni. Jadi sekali tetok kena gebah selalu, jatuh mati situ. Tetapi Ubaidah dengan Walid ni sama kena. Tu cerita dalam ni sini dia tak sebut gitu, dalam riwayat Bukhari ada sebut. Sama kena. Dan Ubaidah tu kena ni bahagian lutut ni. Kena bahagian lutut ni. Sendi situlah. Dia nak perang tu dalam riwayat Bukhari gapo sebut. Sayyidina Ali pakai baju besi 2 lapis. Bukan kata gitu je. Jadi kira-kira kalau tikas sini tak ada apa tu baju besi. Dia kena padahlah, dia kena tepat lah, tetapkan tu dia tahu mana tempat tak ada baju besi. Takkan nak ada baju besi belakang. Tempat nak lipat tu dia mesti tak ada. Mesti ada ruang-ruang celah ni kau misalnya. Kalau sini dia pakai topi besi, ada juga besi. Kena atas tu, tak kena. Tak itu lagi. Dia kena cari tempat yang tepat lah, mana dia kena bisa benda. Jadi hak ni sama kena. Bila sama kena tu sama jatuh. Sayyidina Ali dengan Hamzah ni pergi tolong. Tolong habis situlah Walidnya. Mati lah, kena bunuh. Lepas tu baru perang ramai-ramai. Jadi Ali dengan Hamzah ni pikul. Ubaidah kena saat ni tu, rebah tadi, pikul lagi. Dan dia mati dalam perjalanan pulang ke Madinah. Tidak mati dalam medan tu, mati dalam perjalanan buat balik. Mati jugalah Ubaidah. Itu ceritanya, asal cerita. Jadi ayat turun ni berkenaan dengan ni, jadi balah ni siapa perang ada beranak ni apa? Ki agama lah. Nak ayat besarnya agama ni, besar agama. Bila-bila masa pun sama-sama besar agama. Sebab iyalah, kalau tak ada agama, hari pun kita tak tahu. Bulan pun kita tak tahu. Usah kau banyak lagi perkara-perkara lain, nak tahu menikah lagu mana, cerai lagu mana kalau tak ada agama. Siapa dia nak buat? Pasal dia boleh taat, boleh patuh. Kalau kita buat, kita pandai buat. Siapa dia boleh patuh? Bukan senang benda ni. Bukan senang. Agama lah ajar benda tu. Hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Itu mana hari-hari kejadian alam ni waktu Tuhan buat. Mana dia kait dengan agama. Agama yang bagi kepada manusia benda-benda. Sebab tu agama ni jadi besar. Perkaranya. Tak apalah. Seterusnya Imam Muslim buat mari lagi riwayat hak lagi daripada Qais bin Ubad juga. Cuma lafaz lain. Jadi dia mari ni seperti kita kata tadi lah, sebagai mutaba'ah. Kalau yang pertama tu sebagai riwayat usul dia. Riwayat usul dia. Sebagaimana kita sudah beberapa kali riwayat dah, kitab Muslim ni hadis hak paling tinggi dia ialah hak riwayat usul. Riwayat usul tu biasanya hak paling dekat dengan tajuk. Kalau ada tajuk lah, tajuk tu hak paling dekat dengan tajuk. Lepas tu kau bawah dia begitu, kau tak kuat. Itu cara susunan Imam Muslim. Hak paling dekat dengan tajuk, hak tu paling kuat. Jadi hak tu lah dijadikan sebagai asas. Orang panggil usul, riwayat usul, riwayat asas dia. Hak lain-lain tu riwayat sokongan, untuk sokongan. Dengan sebab itulah kadang-kadang ada di dalam sanad Sahih Muslim ni perawi-perawi yang kurang kuat. Orang kata dia perawi Muslim juga. Perawi Muslim pun perawi hak mana? Dalam riwayat usul ke dalam riwayat mutaba'at, dalam riwayat syawahid. Hak ni kadang-kadang kalau orang tak ngaji dia tak tahu benda tu. Kalau dalam riwayat mutaba'at dan syawahid memang ada lah hak dipertikaikan itu. Tapi yang kita kira riwayat usul. Walau bagaimanapun hadis ini dipertikaikan oleh Daraqutni, seorang tokoh hadis. Dia kata, hadis ni dalam Bukhari pun ada juga. Dia kata hadis ni tak kemah.
Dia kritik. Maknanya sudah menjadi tradisi ulama kita dulu mengkritik ni biasa. Tapi janganlah kalau kita tak pandai tak erti apa satu nak kritik tak tukar lu. Tak boleh. Itu lagu lain pula jadinya. Tapi kalau kita pandai, kita berhak. Memang boleh campur. Bukan kata agama Islam ni mu tak boleh campur. Ni puak-puak agama saja boleh campur. Tidak. Siapa-siapa pun boleh masuk. Kalau dia cukup kelayakan, dia boleh. Dia boleh kecek. Tidak ada kasta lah untuk agama. Bagi agama orang ni, puak-puak ni cara. Orang lain tak boleh masuk campur. Tidak. Daraqutni telah kritik. Ini cuba kita tengok. Dalam syarah Imam Nawawi ni pun dia ada sebut. Hadzal hadis mimma istadrakahu Daraqutni. Daraqutni kritik hadis ni. Dia kata hadis ini muttarib. Kenapa? Ada kalanya Qais bin Ubad ini riwayat daripada Ali. Hak dia riwayat daripada Ali-nya begini lafaz dia. Ana awwalu man yajthu lil khusumah. Akulah orang yang mula-mula melutut di hadapan Allah untuk menghadapi kes darah antara orang Islam dengan orang kafir. Akulah mula-mula. Sebab dalam cerita ni Sayyidina Ali kan bunuh mula-mula. Nabi SAW ada kata begitu. Jadi dia sebutlah. Ini sebagai kata-kata Sayyidina Ali. Sedangkan dalam riwayat yang lain pula disebut Abu Dhar pula. Di situlah rekas ceritanya. Di sini bahas sini ni Hafiz Ibn Hajar, Imam Nawawi dan lain-lain kata tidak ada ittirab di sini. Dan kedua-dua hadis itu sahih. Hak daripada Sayyidina Ali pun betul juga. Hak daripada Abu Dhar pun betul juga. Qais bin Ubad ni dia dengar daripada kedua-dua sahabat ni. Ada kalanya dia riwayat daripada sahabat ni, ada kalanya dia riwayat daripada sahabat ni, ada kalanya dia gabungkan riwayat kedua-dua orang sahabat itu dan dia sempat dengan kedua-dua orang sahabat itu. Jadi tidak ada apa-apa masalah. Tidak menyebabkan jadi lemah hadis ini. Jadi hadis akhir ni kira-kira dipertikaikan. Ada tokoh hadis pertikaikan. Tetapi yang dia pertikaikan itu tidak diterima oleh kebanyakan ulama lah. Tak kemah. Tak kemah. Tak apalah, orang tetap pandai mulia terhadap Daraqutni. Dia kritik orang. Pak kitab dia tu setara mana? Kitab dia tu tidaklah lebih sangat. Berapa banyak perawi-perawi yang dhaif juga. Dia tak kira tu. Waktu moga dia tidak maksud nak kumpulkan hadis sahih perawi-perawi yang tinggi. Dia ada maksud dia sendiri. Dia ada hak. Dia orang ada lesen. Ada lesen tak apa. Kita hak tak ada lesen tu tak boleh. Jadi begitulah. Ceritanya habislah setakat tu. Jadi dengan itu habislah kitab Sahih Muslim kita ni. Dan akhir-kiranya setakat tu lah dulu Sahih Muslim. Hak lagi-lagi tu kita kira semula. Jadi oleh kerana malam ni malam akhir, kita pun tak ajing doa sekali salah sudah gitu ya. Malam ni kita pakai doa lah, minta berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma dhahilna. Allahumma 'allimna ma jahilna. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لي ما فرط مني في هذا التدريس في تدريس هذا الكتاب من خطأ وزلل وعثر وسوء أدب. يا الله اللهم إني أعوذ بك من الأربع: من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم ربنا هب لنا من لدنك رحمة وعلما. اللهم ربنا هب لنا من لدنك رحمة وعلما. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا واردده إلينا عند حاجتنا إليه. اللهم نور بكتابك بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.